Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini Isnin 5 Ramadan 1444 Hijri, bersamaan dengan 27 hari bulan 3 2023, kita mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir, surah yang ke-74, juzuk yang ke-29. Kita mula di awal surah. Ayat yang kita akan baca iaitulah ayat 1 hingga 10, baru 2 baris. Ayat dia pendek-pendek. Kemudian kita akan mula dengan muqaddimah surah dan intisari kandungan serta munasabah ayat, barulah kita pergi kepada tafsir dan mencari 5 faedah. Mari kita baca ayat dulu. Buka muka surat 1313. Ayat dia pendek-pendek. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Undur balik satu muka kepada muqaddimah. Muqaddimah surah Al-Muddathir. Pendek yang muqaddimah dia. Ayat dia apa pendek. Tengok muqaddimah pimpinan. Surah Al-Muddathir, surah ini diturunkan di Makkah. Dipanggil surah Makkiyah sebab dia termasuk di antara surah yang terawal turun. Bukan yang terawal nombor 1, yang terawal. Maknanya di antara surah-surah yang awal. Iqra, Muzammil, Muddathir, Nun. Ini yang awal belaka turun. Mengandungi 56 ayat. Tak banyak, pendek ya, ayat dia pendek-pendek. Tengok hari ni kita baca baru 2 baris dah 10 ayat. Dinamakan surah Al-Muddathir. Al-Muddathir ni makna orang yang duduk bawah selimut, berselimut. Itu makna Muddathir. Muddathir, kita ada baju tapi kita selimut atas dia tu. Itu dia panggil Muddathir. Muzammil, belik bungkus tubuh. Tapi terjemahan dia semua berselimut belaka. Kalau kita nak kata agak Muddathir duduk bawah selimut, Muzammil orang yang balut tubuh dia berselimut. Itu. Semua itu selimut belaka lah. Kerana pada awal surah ini Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bangun dan tampil menyiarkan Islam dalam masyarakatnya di Mekah dengan memberikan peringatan dan amaran. Jadi ayat yang pertama lagi, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Mana Nabi itu berselimut masa itu.
Nabi berselimut ialah sekembalinya dari Gua Hira selepas menerima wahyu Al-Quran Al-Karim bagi kali yang pertama. Mana Nabi kita balik selimut sebab dia gerung tengok malaikat sepeluk dia. Itu cerita Muddathir. Intisari kandungan menerangkan arahan-arahan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia untuk menjalankan dakwah Islamiah. Lalu diperintahkan supaya baginda bertabah hati dalam menjalankan tugas yang besar itu, dan janganlah ia hiraukan tentangan golongan yang kufur ingkar, kerana mereka akan dikecewakan oleh Allah yang Maha Berkuasa. Abu Jahal rasa dia kuat, sekali kena hentam di Badar oleh dua pemuda, mati dia. Kuat setara mana mu? Ya. Setelah menerangkan sebab-sebab yang menjadikan golongan yang menentang kebenaran itu kufur, derhaka, lalu ditegaskan bahawa Al-Quran adalah satu peringatan yang sangat besar pengajarannya. Maka sesiapa yang mahu beringat, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya untuk keselamatannya di dunia dan juga di akhirat. Dalam pada itu, tiadalah mereka dapat beringat melainkan jika dikehendaki oleh Allah. Dialah Tuhan yang berhak dipatuhi perintahnya, dan dialah jua yang berhak memberi keampunan kepada orang-orang yang beriman dan taat. Jadi Allah Ta'ala ni Maha Berkuasa, Maha Kaya. Tamaklah kita muqaddimah dalam bimbingan kita berpindah kepada al-maqasid dalam Al-Muharrar, Maqasidus Surah. Objektif utama surah ini al-amru bin nuhud bid da'wati wa muqawwimatiha. Perintah Nabi, Allah Ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bangkit berdakwah dan juga bagaimana menentang golongan-golongan yang menyekat jalan dakwah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla ini. Allahu Akbar. Mana ini, itu dipanggil maqasidus surah, arahan supaya bangkit berdakwah, ai al-jidd wal ijtihad, mesti bersungguh-sungguh dalam dakwah, kerja dakwah kita ni, untuk memberi peringatan dan amaran dengan negeri yang akan dihadapi, iaitu hari kiamat esok. Huru-haranya bagi orang yang sombong, bagi orang yang tak percaya bangkit semula, kamu kena percaya benda ni akan berlaku, dan akan bahagialah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikut arahannya. Adapun topik yang dibincangkan dalam surah ini ada empat isu utama. Yang pertama, takrimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala muliakan Nabi dengan panggilan manja, ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut, bangun. Allah perintahkan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah, wahyu yang Allah perintahkan itu kepada manusia. Sanian, yang kedua, tasliyatun Nabi. Yang pertama, takrim, muliakan Nabi. Yang kedua, tasliyatun Nabi, nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kerana ancaman, gangguan yang dibuat oleh puak-puak jahat yang terdiri daripada Abu Jahal dan geng-geng Pak Abu lagi, yang telah menghina macam-macam kerana yang mereka buat terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salisan, yang ketiga, bayanu husni aqibatil mu'minin. Allah nyatakan eloknya akhir perjalanan orang mukmin, mereka akan ke syurga, dan buruknya akibat orang-orang yang jahat yang mendustakan ayat Allah, sebab mereka akan dihumban ke dalam neraka. Rabi'an, yang keempat, ar-raddu 'alal kafirin bima yubtilu da'wahum
Allah Ta'ala nak menolak ke atas orang kafir dengan membatalkan dakwaan-dakwaan yang mereka buat ataupun tohmahan yang mereka lontarkan. Itu dia panggil 4 isu dalam surah yang pendek ini. 4 topik. Kemudian kita pergi pada munasabah. Munasabah surah Al-Muddathir dengan surah Al-Muzammil. Apa kaitan dua surah yang berdekatan ini? Ada 3 wujuh, 3 cara. Yang pertama, tattafiqus suratan, dua-dua surah ini sepakat, ittifaq, semuanya dimulai dengan seruan kepada Nabi yang sedang berselimut. Ya ayuhal muddathir, wahai Nabi duduk di bawah kain selimut. Muzammil yang berselimut. Itu dua tu selimut belaka. Cuma sedikit perbezaan lah dari sudut bahasa. Biasanya muddathir ni selimut luar. Macam kalau kita tidur, kita masuk dalam selimut. Itu ittifaq. Dua-dua surahnya dimulai dengan panggilan kepada Nabi SAW dengan sifat dia. Yang kedua, dua-dua permulaan surah ini dalam satu kisah saja. Dalam satu kisah saja. Karena itulah turun Al-Muddathir. Ada ulama tafsir kata Muzammil dulu baru Muddathir. Wallahu alam. Yang pentingnya kisah dianya kisah Nabi. Ketakutan, gerun dengan apa yang diterima, wahyu yang pertama itu mengejutkan dia. Maklulah benda pelik berlaku dalam hidup dia, kenapa tak terkejut? 3, permulaan surah Al-Muzammil, Allah perintahkan Nabi supaya bangkit solat malam. Solat malam sebagai i'dadun nafsi, persiapan diri seorang pendakwah mesti dengan banyak solat malam. Zaman kita ini baik tidur malam. Zaman kita ini baik tidur malam. Kalau berjaga malam, duk main game. Ini benda berat. Tidur, tak ada dosa, tak ada apa-apa, tidur. Bahkan kalau kita tidur dengan kita baca doa tidur, kita belajar dalam kitab kita ni, Perisai Muslim, doa nak tidur, kita niat pula tidur nak bangun awal, nak tahajud, nak bangun bekerja besok, kita boleh pahala lagi. Tapi kalau bangun duduk yoya-yoya tengah malam, buat apa? Buat malu ke Tuhan. Baik, wa budiat hadhihi surah ini pula dimulai dengan apa? Bil amri bi inzar, bangkit pergi berdakwah. Yang tadi Muzammil bangkit menyediakan diri, kekuatan jiwa dengan beribadat. Hak ni berdepan dengan musuh. Maka inilah yang dikatakan hifadatul lisiwahu, menjadi pedoman, petunjuk kepada pendakwah-pendakwah yang datang kemudian. Kalau nak jadi pendakwah, itulah langkah kita. Bertahajud pada waktu malam, banyak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita bergerak untuk kerja dakwah. Kalau tidak, kita rugi. Bangun malam, duk buat, duk main yoya-yoya, yang kata orang. Tambah-tambah musim bulan Ramadan, orang lain menangis, tiak tangis dengan Al-Quran. Kita duk hinga bangga dengan duk main benda-benda lara, benda yang tak ada faedah. Kita kata wal'iyazubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kesan-kesan didikan syaitan, walaupun syaitan bos telah dibelenggu pada bulan yang mulia ini. Baik para pelajar, buka tafsir muka surah 1313. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimut, duduk dalam kain selimut,
maksudnya. Jadi Allah Ta'ala panggil Nabi dengan sifat dia ketika itu, ketika dia selimut tu. Sebab nuzul, sebab turun ayat ini. Tulis sebab nuzul. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita perjalanan hidup dia. Dia kata jawartu bi Hira syahran. Aku duduk bertafakur, bertahannus atas bukit Hira, dalam gua bukit Hira ni Jabal Nur sebulan. Bila habis bekalan, nazal tu, aku turun. Jadi bila habis bekalan dia turun. Fastabtantu biwadil wadi. Siapa di bawah? Tiba-tiba aku dipanggil nama. Muhammad, bunyi suara. Takut kita. Seorang-seorang tiba-tiba orang panggil nama, macam mana? Fa nazartu, aku tengok depan, tengok belakang, tengok kanan, tengok kiri. Lam ara ahadan, aku tak tengok tak nampak orang, tak nampak. Bunyi suara, Muhammad. Dia bunyi pula, dengar pula suara. Nudi tu, bunyi lagi suara. Kali yang ketiga, aku dengar suara atas. Muhammad, farafa'tu ra'si. Aku pun tengok ke atas. Nabi tengok atas. Fa iza huwa 'alal 'arsy fil hawa. Tiba-tiba dia nampak malaikat Jibril alaihissalam berada di udara. Fa akhazatni rajfatun syadidatun. Ketika itu aku telah dikejutkan dengan satu perasaan yang cukup menakutkan. Fa ataitu Khadijah. Aku balik ke rumah Khadijah. Faqultu dassiruni. Khadijah selimut, takut ni. Fasabbu alayya ma'an, dia ambil air, dia siram, nak suruh Nabi kita sejuk. Fa anzalallahu azza wa jalla ya al-mudaththir, maka turun ayat Quran ini selepas daripada Nabi kita berselimut. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Syekh Al-Qastallani, pensyarah hadis, dia kata hadis ini bukan hadis permulaan turun wahyu. Yang turun wahyu mula-mula Iqra. Turun wahyu mula-mula Iqra. Jadi tidaklah bercanggahlah. Hadis ini dicerita oleh Jabir bijtihadihi. Tapi untuk susunan yang pertama sekali sepakat ulama kata Iqra. Boleh jadi yang ini peristiwa yang kedua, wallahu alam. Maka kata di dalam ayat ini kata ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, duduk di bawah selimut kerana takut. Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tengok malaikat, Nabi kita terkejut. Boleh jadi dia kata ni, kata di ayat li ru'yati malakil wahyi, dia tengok malaikat. Hak mari mula-mula tu lihat di rupa lain, bukan rupa asli dia. Hak ni tengok rupa malaikat. Kalau malaikat Jibril, rupa dia besar, 600 sayap. Jibril ada 600 sayap. Setiap sayap tu timur dengan barat. Besar dia. Kita naik kapal terbang, berasa besar dia tak? Oi, malaikat Jibril besar lagi. Jangan digurau-gurau. Baik. Apa dia kata? Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Bangunlah serta beri peringatan kepada kaum. Beri amaran kepada umat manusia. Ay qum fakhawifil musyrikin, bangkit bagi peringatan pada orang kafir, wa hadzirhum, bagi amaran pada mereka tentang azab Allah, illam yuwahidu, kalau mereka tak mau beriman, azab sedang menunggu. Itu kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan kerja kita para pendakwah. Kerja kitanya, kita baca Quran, kita baca hadis, kemudian kita beramal untuk diri kita, dan kita juga beri peringatan pada orang lain. Jangan kata pendakwah ni sedaklah dia cakap untuk orang lain, dia tak kena leh. Dia orang pertama sekali kena beramal dengan apa yang dia cakap. Kalau tidak, tak ada faedah cakap besar.
Itu arah yang pertama, bangun, beri peringatan. Arah yang kedua, wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu, maka ucapkanlah dan ingatkanlah kebesarannya. Tengok munasabah ayat. Lamma kanal inzar, bila kamu nak beri amaran kepada orang, kamu akan berdepan dengan penentangan. Manusia ni jangan main. Kalau kita suruh benda baik, mungkin dia boleh terima slow-slow, tapi kena larang dia, jangan main. Hei, bersiaplah. Maka pendakwah mesti beramal dengan apa dia kata, baru dia ajak orang. Kata di ahli-ahli fikir, Al-Biqai lah umpama dia kata, dua sebab manusia akan terikut dakwah. Dakwah yang berkesan dua sebab. Tanda pelajar. Kamu nak jadi pendakwah ni semua ni. Dakwah yang berkesan dua sebab. Yang pertama, amiluhu bima da'a ilaih. Yang pertama, mu kena beramal dengan apa yang kamu cakap. Kita kena beramal. Ni suruh orang baca Quran, kita tak baca. Suruh orang buat baik, kita tak buat baik. Suruh orang tutup aurat, bini dia apa jerba, apa tu pari. Ada main keni lututnya gak bini pun. Wa bu'duhu an akhzil ajri alaih. Dengar ni. Yang kedua, jangan minta upah. Jangan minta upah. Jadi, maka dengan ini, punca manusia menolak dakwah. Orang tak terima dakwah kita dua sebab juga. Tarkuhu ma yu'maru bih. Dia suruh orang, dia tak buat. Orang tak percaya orang ni. Cakap je ni. Buah besar ustaz ni. Cakap bak tersauh kat menitik air mata dengan air liur. Lepas habis ceramah, duk cerita hal dunia waktu duduk makan. Baru duduk makan tu. Kalau jumpa geng-geng dia pula, dia buah, macam tak ingat ke akhirat. Ini orang tak percaya dia. Yang kedua, talabuhu alaihil ajra. Dia minta bayaran lebih-lebih. Orang panggil demand ke apa dia ni hari ni. Nak panggil saya ceramah, saya selebriti. Facebook saya pun 1M, 2M dia punya follower. Nak panggil saya 5,000. Itu kawan terbaik apa sekelah macam-macam dia punya. Kita kata tak usah tunjuklah. Kita pergi mungkin ramai orang, tapi kesan tidak ada. Kesan tidak ada, wal'iyazubillah. Maka di sini kata di para ulama, siapa yang mengagungkan Allah, beramal dengan ilmu yang dia ada, maka kesan kepada jiwa orang belajar, insya-Allah ada kesan. Ini yang kita takut. Kita jadi pendakwah, kita tak beramal dengan apa yang kita cakap, jadi kesan tak turun ke hati. Mungkin orang suka dengar, tapi tak masuk dalam hati, dalam jiwa pendengar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita minta ampun dengan Allah di atas kekurangan kita, di atas taksir kita, beramal dengan apa yang kita ajarkan. Kita kata mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu munasabah ayat. Maka di sini Allah perintahkan Nabi SAW beri peringatan, mengingat kamu kena wa rabbaka fakabbir, agungkan Allah, syiar agama Allah mesti dibesarkan. Jadi di sini ulama mengatakan mengagungkan Allah dari sudut perkataan. Lidah kita sentiasa basah dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu makna besarkan Allah Ta'ala dengan lidah. Wa'tiqadan, dan agungkan Allah di sudut pegangan kita, pergantungan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah kita menyembah Allah dan kita mensucikan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan, dan kita sifatkan Allah Ta'ala dengan sifat yang Allah Ta'ala sifatkan dirinya dan disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mengajar manusia kepada tauhid. Dan yang ketiga, mengagungkan Allah dengan menghormati segala syiar agama Allah. Dengar azan ke masjid, itu syiar. Tengok Quran, kita tadabbur, syiar. Jadi semua benda-benda kebaikan yang Allah Ta'ala perintahkan, kita kena buat. Mana perkataan kita ada, pegangan kita ada, perbuatan kita ada, tiga-tiganya mesti ta'zimullah,
mesti agungkan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Jadi oleh kerana ayatnya lepas, Allah suruh kita bersihkan jiwa kita daripada syirik, maksiat, mungkar, segala perbuatan tak baik. Maka ayat ini Allah suruh kita bersihkan pakaian yang zahir kita, iaitulah baju kita kena bersih, tempat tinggal kita kena bersih, tempat kita nak ibadat kena bersih. Jadi kita ni zahiran wa batinan, bersih zahir, pakaian comel bersih, bersih batin, tidak ada sifat-sifat buruk, tidak ada syirik, tidak ada riya, tidak ada takabur, tidak ada benda mungkar, barulah kita jadi orang yang bersih. Yang kelima, warrujza fahjur, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi. Jadi segala benda tak baik kita kena bersihkan jiwa kita, diri kita. Maka perbuatan kita juga bersihkan daripada benda-benda yang terlibat dengan syirik dan juga segala kemungkaran. Warrujza fahjur ay watruk ibadatal ausan, tinggalkanlah penyembahan berhala ataupun benda-benda maksiat dan mungkar, jangan kita buat. Berapa dah kita? Wa anzir, wa kabbir, wa tahir, warudza fajur. Yang kelima, wala tamnun tastakthir. Ini yang kelima. Wala tamnun tastakthir, maka jangan engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. Kita beri hadiah kepada orang tapi kita harap dia bayar lebih. Ini tak bagus. Tidak baik gitu. Wala tamnun tastaksir. La tu'ti syai'an raja'an an yu'ta. Kita beri sikit, kita harap orang beri banyak. Mana kita beri orang kaya lah, kita kata, aku nak bagi hadiah ke Datuk Seri Tan Sri apa Seri ni. Nak bagi sikit lah. Bagi ubi-ubi kan. Tapi kita harap dia akan beri kita 200, 500. Itu dia tak bagi. Kalau kita nak beri sedekah, lillahi ta'ala. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, kata Al-Hasanul Basri, dia kata, tulis tanda tafsir yang kedua, wala tamnun tastakthir, makna yang kedua, ay la tamnun hasanatika ala Allah mustaksiran. Mu jangan duk kira kebaikan yang kamu buat, kamu pesura banyak. Allahu Akbar. Abu Anas ni setiap minggu nah minta derma kepada masjid tu, masjid ni. Tak cukup di Malaysia dia minta untuk Jepun, tak cukup untuk Jepun dia minta untuk sana sini. Dah. Minggu lepas saya bagi dah 200. Minggu ni dah. Dia kata wala tamnun, mu jangan duk mengungkit, jangan duk ngira sangat kebaikan yang kita buat, nanti kamu rasa banyak. Banyak dah begitu lah. Jadi ayat ni ada dua. Satu, la tamnun tastaksir, beri sikit tapi nak suruh orang balas banyak. Dia panggil salam kau. Dah. Ajak orang makan. Lepas makan dia bagi bunga telur, nak suruh orang bagi, dia panggil, orang Kelantan panggil ngelek. Gapo dia bahasa ngelek ni, gapo dia ngelek. Ngelek ni kak salam kau lah gitulah. Ajak orang makan, lepas tu bagi hadiah nak suruh orang salam dengan dia pula. Beri RM50, beri RM100. Oh bagus lah. Malam tu dia kira, buat kendurian nak tahun ni tak balik untung, tak balik modal dah. Mulai lembu, mari orang kapung bagi RM2, RM5 tak ada. Baik panggil toke-toke, mari 50, 100. Ini tamnun tastaksir. Bagi sikit nak banyak lah. Ataupun kita dah bagi, kita ungkit pula kebaikan, kita rasa kita dah banyak. Jangan. Jadi pasal itulah kata di para ahli fikir, ahli tadabbur, dia kata apa? Kalau kamu buat kebaikan kepada orang, lupakan. Supaya kita tak mengungkit, tak rasa nak balasan. Tapi kalau kita buat keburukan kepada orang, jangan lupa. Supaya kita sentiasa minta maaf, istighfar, aku buat salah dengan dia. Buat ini kita tak. Hak kita buat salah ke orang, lupa. Hak kita baik ke orang, duk ungkit tu. Allahu Akbar, dia ni tak padan aku bagi RM50 masa dia budak dulu. Siapa ketua duk bila RM50 tu? Allahu Akbar, ni bahaya kita.
wala tamnun tastaksir. Berapa lagi kita ada? Yang ke-6, wali rabbika fasbir, dan bagi menjalankan perintah Tuhanmu. Kita nak berdakwah ni, para pelajar, para pendakwah, maka hendaklah engkau bersabar terhadap tentangan musuh. Ingat baik. Maka kata di ulama tafsir kata wasbir min ajli rabbik, sabar kerana kamu menjalankan tugas untuk Allah. Kerana Allah kita buat kerja. Kita ajak orang buat baik, kita ajak orang suruh ikut Quran, kita ajak orang ikut sunnah. Orang akan hentam kita, akan koyakkan kita, akan tuduh kita macam-macam. Isbir, itulah asam garam para pendakwah. Kita akan kena lawan. Tapi kalau hak pendakwah pelik-pelik, dan qul huwallahu ahad tu balik ke Nabi pun, diberi tauliah boleh ceramah di negeri, kita kata hebat orang tu. La. Orang yang hebat, orang yang boleh mempertahankan Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orang hebat. Bukan makna orang betul tu orang yang dapat CJ penghargaan, pengiktirafan, itu dunia belaka. Yang diiktirafnya apa yang dibuat oleh, apabila kita berani berdepan dengan masyarakat menyatakan kebenaran, insya-Allah itulah dia panggil orang yang hebat. Jadi para jemaah sekalian, oleh kerana inzar, memberi amaran kepada orang ini perlu kita akan ditentang, maka Allah bawa sini wali rabbika fasbir, kerana Allah musabar. Tak apalah orang nak hentam kita, orang nak koyakkan kita, biarnya koyaklah dia, kita tetap menjalankan tugas. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan di akhirat esok apa akan jadi. Fa idza nuqira fin naqur, dan apabila ditiup sangkakala, maknanya sabarlah pendakwah, sabarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut Nabi sabar. Kita semua ni akan mati, kita akan jumpa akhirat. Fa idza nufikha fis suri yaumal qiyamah, apabila dibangkitkan, ditiup serunai sangkakala pada hari kiamat, manusia akan bangkit daripada kubur untuk hisab dan untuk balasan. Maka ketika itu apa akan jadi? Fadzalika yawma idzin yawmun asir. Maka saat yang demikian itu sangat berlakunya hari yang sukar, hari yang cukup berat. Berat kepada siapa? Alal kafirina ghairu yasir. Kepada orang-orang kafir lagi tidak mudah mengelak azabnya. Jadi alhamdulillah ayat ini Allah Ta'ala tetap sudahkan ayat ini dengan bahawa orang kafir akan susah. Maknanya orang yang menentang dakwah, menentang Nabi SAW, menentang dakwah yang kita ajak pada Quran dengan sunnah ini, mereka lawan, mereka kufur, maka mereka itu akan susah di akhirat. Dan orang-orang yang tak mau terima juga dakwah-dakwah ini juga akan susah di akhirat. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada beberapa sifat di sini. Allah Ta'ala panggil kepada Nabi beberapa perkara, tugasan dakwah telah dimaklumkan, telah diberi. Maka kita tamatlah ayat kita ini alhamdulillah secara ringkas-ringkasnya. Kalau nak panjang ada lagi. Tengok. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan huru-hara hari kiamat sekian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u Allahu an-nas al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Akhirat esok Tuhan kumpul semua manusia. Daripada zaman tu ada dulu sampai ke hari kiamat. Stop situ. Yusmi'uhum ad-da'i. Dia dengar arahan-arahan daripada penyeru. Malaikat-malaikat yang menyeru. Wa yanfuzuhumul basar. Pakat duk tengok apa dia lah, apalah arahan hari ni. Wa tadnus syams, matahari duk atas kepala. Panas. Fayablughu an-nasu minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa la yahtamilun. Pada saat itulah huru-haranya, duka citanya yang tidak tertanggung oleh manusia, kecuali manusia yang baik, yang boleh duduk di bawah bayangan arsy pada hari itu. Allahumma azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zillu arsyik. Ya Allah, naungilah kami, bayangilah kami
orang-orang yang kami sayangi, para pelajar yang ada bersama kami ini pada hari yang tidak ada bayangan kecuali bayangan aras. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, amin ya Rabb. Takut kita dengar cerita. Jadi hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Maka itu gambaran huru hara yang berlaku pada hari kiamat. Ayah tak cari anak, anak tak cari ayah, mak tak cari abah, abah tak cari umi. Habis. Masing-masing bawa diri nak menyelamatkan diri. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Allah Ta'ala lah, kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, bahas sejahterakan kita di dunia dan juga di akhirat. Baik para pelajar, tamatlah ayat. Kita berpindah kepada 5 faedah yang kita akan cari. Al-faidatul ula. Cari faedah yang pertama. Ya ayyuhal muddathir. Balik pada ayat 1. Ya ayyuhal muddathir. Ayat ini iaitulah turun selepas Iqra. Iqra yang pertama. Ya ayyuhal muddathir turun selepas Iqra. Jadi apa peranan ayat ini? Kata di ulama, Iqra wa huwa alladhi yanbaghi Iqra itu dipanggil gazet Nabi jadi Nabi dah. Sebab malaikat mari jumpa dia. Bila turun ayat fa'anzir wa bidzalika shara rasulan munziran, maka dia jadi rasul yang mesti memberi amaran kepada kaum dia. Jadi kalau orang kata dalil dia jadi Nabi dengan Iqra, bermula jadi Nabi dengan Iqra dan jadi Rasul dengan fa'anzir. Qum fa'anzir. Ini tanda ayat. Baik, dalam ayat yang sama, annahu wajibun alal ummah, menjadi kewajipan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yunziru kama anzar. Bukan sahaja mengajar, kena beri amaran, beri peringatan sebagaimana Nabi kita beri peringatan. Jadi kita dua-dua tugas kita kena buat. Jadi nak bagi peringatan kepada orang, kita kena belajar dulu. Kena belajar dulu, jangan tak belajar pakai gigi rempuh masuk gitu. Penat kita ni. Baik para pelajar sekalian, tengok ayat ni. Ayat 1, ayat 2, qum fa'anzir. Bangun, beri peringatan. Dia kena kembar dengan ayat 7. Wali rabbika fasbir. Semua tugas tu kena sabar. Kena sabar. Allahu akbar. Baik. Mari kita pergi kepada faedah yang kedua, wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Wali rabbika wa rabbaka fakabbir. Maka Allah Ta'ala jadikan kalimah Allahu Akbar sebagai pembukaan solat. Kita nak maya dengan apa dulu? Dia panggil takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratu al-ihram. Wala'alla fi zikri takbir. Jadi sebab itulah lepas pada waktu mari wasiyabaka fatahhir. Bajumu kena bersih. Jadi kita nak solat, nak orang nak semaya ni, nak solat ni, dia kena buat persiapan zahirnya, baju bersih, tempat solat bersih, kedudukannya bersih, dia kena bersihkan diri dengan berwuduk, kemudian barulah mari takbir untuk solat, itu bersih jiwa. Jadi dua-dua tu kena ada bersih apa ni? Bersih zahir dan bersih batinnya. Kita kata alhamdulillah. Jadi kalau ada orang darwish, tahu darwish? Ada orang pelajar nama darwish ni. Mu tahu makna gapo darwish? Darwish ni orang serebeh. Orang kata serebeh, seronyih. Orang tak terurus, baju dia batok basuh, itu dia panggil darwish. Dalam Islam ni bercanggah. Hak nak Allah aja, wa rabb wasiyabaka fatahhir. Kita kata orang yang rapat dengan Allah, baju pun tak pakai, baju lusuh, baju busuk lah. Itu menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni bersih orangnya. Wangi baunya. Cantik penampilan. Rambut dia pun dia sikat molek. Tidak kata rambut seronyih lah. Jadi dia kata, Nabi panjang-panjang rambut, tapi bukan dia panggil rambut khat, bukan apa ni rambut rak, tak ada. Yang ketiga, tanda pelajaran yang ketiga.
Warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Dan segala benda-benda maksiat tinggalkanlah. Berhala-berhala jauhi. Ayat ini menjadi dalil wajibnya ihtiraz. Wajibnya kita menjauhkan diri dari segala bentuk maksiat. Nah, sekarang ni maksiat mudah dibuat. Nah, sama ada perkataan mengeluarkan perkataan lucah, perkataan tak sopan, lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni bahaya bahasa betul. Ni duk main alam maya anu kuat balah. Ya haula wala quwata illa billah. Jadi kita kena tinggalkan semua perkara yang tak baik. Bermula dengan tinggal benda syirik, tindak benda mungkar, benda maksiat, itu tanggungjawab kita. Jangan mudah-mudah. Hari ini di antara benda yang kita payah nak tinggal, maksiat secara bersendirian, itu payah. Maksiat bersendirian jangan main. Payahnya dia nak buat, kan? Payahnya dia nak buat sebab apa? Nak tinggal sebab orang tak tahu. Orang tak tahu pun dia buat slow-slow. Tiba-tiba buat benda maksiat, benda mungkar, benda yang tidak baik. Jadi hati-hati kita dengan maksiat-maksiat yang terperangkap ni. Kemudian yang keempat, wala tamnun tastakthir. Nabi kita larang, Allah Taala larang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada akhlak yang buruk. Apa akhlak buruk? Tamak. Bagi sikit nak suruh orang bagi banyak. Itu dia panggil tamak lah gitu. Jangan buatlah kalau ada lagi kita sekarang ni lah macam kita beri benda sikit-sikit orang macam nak mancing, nak mengai kan. Campur ekor kecil tapi nak ikan besar. Gitulah ibaratnya. Yang itu tafsir yang pertama. Jadi di antara perkara yang tidak baik dalam masyarakat kita ni, inilah buat kenduri anak tu sunnah. Tapi nak ambil pulangan pula tu. Orang panggil ngelek, Kelantan kata ngelek, mana salam kaut ni tidak bagus, tak cukup lah. Kalau tak ada duit banyak, buat sikit ya. Cukup lah untuk kita, anak keluarga kita, ihya' sunnah, nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam ayat ini juga, la tamnun tastakthir, jangan diungkit kebaikan yang kamu buat, nanti kamu rasa banyak. Banyak. Allah, bulan Ramadan ni 2 kali khatam Quran dah ni. Contohnya. Kita tengok orang salafus soleh, Imam Syafi'i khatam 2 kali sehari, bukan 2 kali sebulan. Ni kita rasa lemah kita, tak kuat, kuat lagi semangat. Tapi kalau kita rasa kita dah banyak ibadah, kita dah banyak sedekah, kita dah banyak bantu tolong orang, kita jadi lemah. Aku dah banyak lah, saya dah banyak lah ibadat. Sombong. Ada setengah orang ni kalau pergi Madinah, kita ajak pergi Masjid Quba. Oh Ustaz, saya dah 10 kali mari Madinah. Temu ni baru 10 kali tak nak pergi Quba dah. Nabi duduk Madinah 10 tahun, setiap minggu dia pergi Quba. Dia rasa banyak. Itu bahaya. Kita rasa banyak, kita akan rasa banyak. Itu bahaya. Baiklah, yang ke berapa dah kita? Yang kelima, alal kafirina ghairu yasir. Allah Taala sebut ayat ini, fal yauma idza fadzalika yaumun asir, hari yang susah ke atas orang kafir, tak senang. Maka di sini para ulama dia balas balik. Qala Ibnu Abbas, dia kata apa? Bila Allah kata kafir akan susah di akhirat, akan payah hidup mereka, kana yasiran alal mu'minin, bermakna Allah Taala akan permudahkan hidup orang mukmin. Dalam bahasa ilmu usul fiqh dia panggil dalilul khitab, ataupun dia panggil mafhum, tulis itu Pak, mafhum mukhalafah. Maknanya kita faham sebaliknya. Mana kalau orang kafir susah, orang mukmin senang. Itu baik. Kalau orang kafir payah, bagi orang mukmin mudah. Jadi Allah Taala permudahkan urusan kita semua biiznillahi azza wa jalla. Wahai para jemaah sekalian, baik, habis dah 5 faedah, tapi saya nak tak satu khatimah, satu kesimpulan kepada ayat yang kita belajar ini. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war ruzza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ada 6 sifat. Tulis anak. Hadhihi sittu wasaya, ini 6 wasiat ausallahu biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala pesan, didik, asuh,
ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di permulaan menerima tugas Nabi dan Rasul. Wahya min jawami'il Quran, ini termasuk dalam ayat-ayat pendek Quran tapi kerja besar, makna dia panjang. Maka semua ini jadi apa? Menjadi contoh kepada umat dia. Jadi contoh pada umat dia. Mana kalau Nabi SAW orang yang paling baik, orang yang paling hebat, macam nak jadi baik, dia banyaknya qiyamul lail, dia banyak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Maka dalam tugas ini Nabi kita mengagungkan syiar agama Allah dengan apa? Dengan apa tu? Dengan menjalankan dakwah, sentiasa bertakbir mana solat, menjaga bersihnya jiwa zahir dan batin, tinggal segala benda maksiat, tak mengungkit pemberian, dan sentiasa rasa sikit dan bersabar di atas segala kerana, segala ujian. Karena itu dikatakan ulama, sabar itu ada 3 kategori. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Ini payah juga ni. Sabar nak puasa ni. Sabar nak zikir. Sabar nak tahajud. Oh, payah. Camping kita juga berasa. Tuan-tuan jangan lari tengah terawih. Bercelodak lagi. Semalam saya dapat video solat terawih terpantas. Mula kita dengar cerita ya, semalam dapat rakaman 1 ayat ya. Dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Hai, 15 minit siap. Berapa rakaat? 8 rakaat, 15 minit. Oh, kalau hok maya sini lari lagi separuh. Ni bukan manusia biasa, tu manusia luar biasa di bulan Ramadan. Nak kata apa dia? 15 minit. Jangan main. Maka tak apalah, biar itu cara dia. Kalau kita tak nak pergi tempat dia, kita pergi nak panjang, pergi ya, tempat panjang ada ya. Masjid kita ni kita buat 20. Ada yang masjid buat 8. Terpulanglah masing-masing, hang tak buat tu masalah. Jadi Allah Taala ajar kepada kita 6 sifat ini. Kalau kamu nak menjadi pendakwah, nak jadi orang yang hebat, nak jadi orang yang mantap, ikutlah apa yang diwasiat oleh Allah Azza wa Jalla kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang layak untuk mendapat naungan bayangan pada hari kiamat, layak untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, Allahumma a'tiq riqabana, Ya Allah bebaskan kami, dua ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi, para pelajar kami di alam nyata dan alam maya, daripada api neraka pada bulan yang mulia ini. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah dalam ayat yang akan datang, mengikut dalam kitab saya ni, dia tulis ayat 11 sehingga ayat 30. Jadi kita tengok nanti kesesuaian masa. Mungkin kita bagi separuh atau macam mana, wallahu a'lam. Yang penting tanda ayat 11 hingga 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.